Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ni. Insya-Allah pada pagi ni saya akan sambung perbincangan Sahih Bukhari muka surat 30 muka surat 30 nota kaki yang ke-44 itu, yang mana perbincangan pada pagi ini masih lagi berkait dengan hadis yang ke-61 hadis yang ke-61. Ini bab yang keempat bab yang keempat bab yang keempat, hadis yang ke-61. Nota kaki yang ke-44 itu. Dalam hadis ini Nabi SAW telah membuat tashbih, perbandingan, yang mana Nabi samakan mana pokok tamar itu, yang mana dalam hadis ini kita nampak bahawa Nabi seolah-olah berteka-teki dengan para sahabat itu. Jadi ringkasnya Nabi menyamakan pokok kurma ataupun pokok tamar itu dengan orang Islam. Jadi kalau dalam kaedah bahasa Arab dia panggil bab tashbih ini, bila kita nak samakan sesuatu dengan sesuatu, maka persamaan itu mesti ada sudut dia. Dia panggil wajah syabah itu. Pokok itu disebut sebagai musyabbah, dan orang Islam yang disamakan dengan yang disamakan itu, yang dibuat perbandingan itu, dia panggil musyabbah bih. Itu kita akan bincang selepas ni. Jadi sudut persamaan pokok tamar dengan orang Islam tu, sudut mana? Sebab bila disamakan pokok tamar dengan orang Islam, sudut persamaan itu tidaklah 100%. Ada sudut-sudut tertentu persamaan itu. Dari sudut mana? Yang pertama, sebabnya ulama memberikan pelbagai jawapan. Antaranya sudut persamaan itu, pokok tamar ni sama dengan manusia dari segi kemampuan dia, kebolehan dia untuk terus hidup selagi tidak diselam di dalam air sehingga tenggelam puncaknya, atau puncaknya dengan agak lama, seperti manusia yang boleh bernafas lagi kepalanya tidak ditenggelami oleh air. Mana pokok tamar ni, mana kalau tenggelam air lama pun tak apa, asalkan jangan tenggelam kepala dia tu, umbuk dia bahagian atas. Maknanya keupayaan dia tu tahan lama lah. Dari sudut itu tak apalah, ni dia sebut dulu contoh-contoh jawapan yang diberi oleh ulama. Sesuai atau tidak sesuai kita tengok selepas ni lah. Ada kata begitu, persamaan itu dari sudut maknanya kalau dia ditenggelami oleh air, syaratnya jangan tenggelam sepenuhnya, dia masih boleh hidup lagi. Sebab setengah-setengah pokok dia mati. Dia mati kalau tenggelam lama tu dia mati. Manusia pun begitulah juga. Sebab orang panggil kita kata komponen ataupun bahagian yang paling penting dalam tubuh manusia ni kepala tu lah. Kalau putus tangan hidup lagi, putus kaki hidup lagi. Tapi kalau putus kepala ataupun separuh kepala tak ada, itu mati manusia tu. Walaupun kita kata organ-organ penting yang berada dalam tubuh manusia ni, jantung dan sebagainya, itu satu sudut lain lah, jalan juga tu. Tu duduk dalam
Walaupun ada juga setengah-setengah tu kata tak ada jantung boleh hidup lagi. Hak ni tak tahulah jenis makhluk ke apa. Tapi umumnya mati manusia tu. Yang kedua, sama dengan manusia, pokok kurma ni Nabi samakan dengan manusia dari segi dia boleh dikerak dan dipotong mana-mana bahagian selain kepalanya. Jika kepala pokok tamar ataupun umbut itu dikerak, pokok itu akan mati. Kalau potong atas tu, kepala tu, pokok kelapa lah, potong atas tu, memang dia akan mati lah. Walaupun nampak kita kata masih ada tegak lagi pada peringkat awal di tanah tu, tapi dia akan mati. Begitulah juga manusia. Yang ketiga, kesuburan pokok tamar ialah apabila dia dikahwinkan dengan pokok tamar yang lain. Itu merupakan sudut kesamaan antara manusia dengan pokok tamar itu, yang mana manusia ini akan menjadi lebih subur setelah berkahwin dan akan melahirkan zuriat yang disamakan dengan buah hasil kepada pokok itu. Cuma pendapat ini semua tidak sesuai, kerana pendapat 1, 2, 3 ni, hak ni dia tidak khusus untuk orang Islam. Asalkan manusia semua boleh gitu. Jadi sedangkan Nabi sedangkan dalam hadis ni Nabi menyamakan pokok tamar tu bukan dengan manusia tapi dengan orang Islam. Jadi setengah ulama kata ciri-ciri persamaan yang disebutkan dalam ciri 1, 2, 3 itu tidak sesuai dengan hadis. Kalau Nabi bandingkan pokok tamar dengan manusia, ya boleh. Sedangkan dalam hadis ni Nabi bandingkan manusia dengan Nabi bandingkan tamar itu dengan muslim, orang Islam. Yang keempat, ketegakan tumbuhnya pokok tamar itu dalam keadaan tidak condong, disamakan dengan muslim. Ni disamakan dengan muslim yang teguh agamanya, tidak mudah jatuh terpengaruh dengan dunia. Ni lebih sesuai lah, sebab ni untuk orang Islam saja. Yang kelima, pokok tamar adalah satu pokok yang sentiasa berbuah dan berdaun walaupun di musim luruh. Keadaannya serupa dengan orang Islam yang sentiasa berguna kepada orang lain dan mempunyai daya dan kekuatan walaupun ketika berada dalam kesusahan. Makna pokok kurma ni dia ada ketahanan. Sama dengan orang Islam dari sudut tu. Ada himmah dia panggil, dan ada as-sabr, ketabahan itu. Dan mengikut ulama ni lah, ni memang sesuai lagi lah. Ni memang ni nampak ada kesesuaian tu bila dibandingkan tamar dengan orang Islam tu. Yang keenam, manfaat dan kegunaannya yang banyak kepada makhluk, pada makhluk lain. Pokok kurma ni sangat berguna untuk makhluk lain, sama ada ketika pokok tu hidup ataupun mati. Sebenarnya pendapat inilah yang paling sesuai dan dianggap sebagai pendapat yang terbaik, kerana Nabi SAW mengumpamakan pokok kurma dengan orang Muslim, bukan sekadar manusia biasa, tetapi yang mana hati dia beriman. Seperti mana hidup seorang Muslim dan matinya berguna. Jadi pokok tamar yang hidup dan yang mati masing-masing mempunyai manfaat yang tersendiri. Sebabnya pokok kurma ni bila dia mati, dia punya batang dia dan punya pelepah dia semua tu dia ada kegunaan. Buat lidi, pokok dia tu boleh belah, buat perabot daripada batang kurma. Comel kita tengok sebab pokok kelapa tempat kita lah. Antara pokok yang banyak tumbuh melebihi yang lain dan manfaatnya banyak ketika hidup dan matinya, kalau dalam konteks negara-negara Asia ni termasuk Malaysia, kita kata pokok kelapa lah. Kalau sebelah Siam ni anda tengok dalam internet tu banyak kilai-kilai buat perabot, asas dia pokok kelapa, batang kelapa tu. Memang comel lah dia punya corak dia tu. Cuma cara nak buat tu dia ada lah. Bila dia tebal pokok tu dia belah-belah siap lalu buat saiz. Sebab kalau dia kerah, dah lama dia kerah pokok tu, tak erat nak mesin, punah metai dia punya mata mesin jadi tumpuan. Jadi dia kerak buat saiz tu masa dia itu kerak selalu. Lepas tu dia susun biar tidak belok, comel lah dia buatnya. Mungkin jalan jangka masa tertentu bila dia betul-betul kering, baru dia digunakan untuk buat perabot, buat kita kata kakah kasar rumah kita kata. Dan dia tu tahan air, dan dia sebut situ juga dia apa ni, pasti tak makan kau jenis bubuk ke apa, dia tahan lah. Anda tengok dia buat perabot tu nak ayat dalam konteks Malaysia, pokok kelapa lah. Kalau zaman kita dulu buat rumah pokok kelapa ni, buat rumah, buat lantai dan sebagainya,
dia panggil jemoreng tu. Dia panggil jemoreng dulu kan, bahasa lama. Selain daripada pokok apa ni? Pokok nibung. Tu. Ni antara yang kukuh jugalah tahan lama. Salah satu sebabnya kerana memang banyak. Boleh kata kapur ni hak paling banyak kan? Pokok apa ni kelapa kita tu hak paling banyak. Baik, bagaimanakah pula mati seorang muslim tu berguna dan bermanfaat? Jadi kalau pokok kurma ni ketika dia mati pun, ketika pokok tu sudah mati pun memang banyak lagi manfaat yang boleh diambil untuk kegunaan manusia. Jadi orang Islam ni kalau dia mati dari sudut mana berguna dan bermanfaat? Baik. Jadi perumpamaan yang Nabi SAW buat ini mengisyaratkan kepada hadis yang masyhur berkaitan dengan terputusnya amalan seseorang hamba itu setelah matinya. Selain dari 3 perkara, iaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah yang berterusan, dan anak soleh yang mendoakan ibu bapanya. Baik, sebelum anda baca hadis bawah tu, hadis ni kalau kita tengok dalam syarah, tujuan Nabi sebut 3 perkara ni nak ayatnya kelebihan. Maknanya walaupun seorang itu meninggal dunia, dia masih lagi dapat meraih pahala kalau semasa hidup dia buat 3 perkara ni. Gapo dia? Sedekah jariah. Semua ni hak berkait dengan perbuatan dia masa dia hidup. Banyak perbuatan kita buat masa hidup, tapi hak ni dia boleh menyebabkan kita dapat pahala supaya hidup juga. Banyak perbuatan kita buat, kerja-kerja kita buat, tapi 3 ni Nabi nak ayat kelebihan. Gapo dia? Sedekah jariah dia buat semasa dia hidup. Gapo dia? Ilmu bermanfaat dia mengajar pada orang lain. Orang lain boleh ambil, tak kiralah ilmu gapo pun, walaupun khususnya ilmu agama lah. Sebenarnya ulama kata lebih luas lagi. Misalnya ilmu memasak, dia mahir, dia ajar orang. Siapa orang boleh cari makan. Kalau dia mati pun dia boleh pahala tu, selagi ilmu tu dimanfaatkan. Yang ketiga, anak soleh yang sentiasa mendoa kepada kedua ibu bapa dia. Hak ni hadirat Nabi sebut khusus ayat kelebihan 3 perkara. Dan hak ni semua berkait dengan perbuatan semasa dia hidup. Baik, cumanya anda nak sebut sebab anda tengok dalam internet, dalam YouTube lah, ada beberapa orang, bukan seorang, beberapa orang ustaz, dia telah merosakkan makna hadis ini dengan mengatakan bahawa amalan seseorang itu terputus tu kecuali 3 perkara. Nak ayatnya terputus tu amalan hak dia buat. Amalan hak dia buat. Jadi amalan orang lain, hak orang kirim ke dia Fatihah siapa, sebab tu bukan amalan dia, amalan orang lain. Ni termasuk tahrif makna hadis. Dia telah merosakkan makna hadis. Sebab kalau gitu tak ada kelebihan lah ni. Macam mana dia faham lagu tu? Pelik semua. Bayangkan dia. Jadi amalan dia bila seorang anak ada tu dah iza mata ibnu adam, setengah ulama kata riwayat lagi lebih sahih. Iza mata nas, tu setengah ulama kata tu lebih sahih lagi. Tak apalah, nas kau adam kau anak ada kesupo, itu maksud dia. Jadi Nabi sebutnya hak ni supaya masa kita hidup tumpu pada 3 ni. Sebab hak ni lah hak sebenarnya, hak akan dapat pahala walaupun kita meninggal dunia. Tapi bila kita kata hak ni amalan dia, tapi makna kalau amalan orang lain kita nak baca Quran, kita siapa? Hak ni amalan dia putus. Kata-kata begitu dia akan menyebabkan je hadis ni tidak berharga. Rupanya ada lagi siapa amalan kepada dia. Jadi hak ni lagu mana hadis ni? Jadi kelebihan dia tidak nampak sangat. Kalau orang kaya gak ada piti banyak gak nak bulan. Nak panggil hak gua Musa mari, hak mana mari belaka. Wak giliran nah. Moga dia kaya ada duit Mari pakat baca Quran ke dia. Boleh buat moga dia ada piti. Orang tak ada piti, naik. Jadi perbuatan gitu sebenarnya dia telah merosakkan makna hadis ni. Jadi tak ada kelebihan hadis. Sebab apa? Sebab dia kalau dia mati pun dia kaya. Orang boleh kirim juga pahala. Jadi seolah-olah hadis ni untuk orang miskin ataupun ialah mana tidak munasabah. Jadi maknanya dia akan jadi hilang kelebihan hadis ni. Bahaya tu. Sudah ke hadis ni nak ayat kelebihan. Nak ayat kelebihan. Dia kalau siapa pahala tu, dia ada konteks dia. Mesti dalam konteks yang betul. Orang lain buat kebaikan boleh pahala kita. Imam Nawawi kata mesti perbuatan baik orang itu buat tu ada kaitan dengan kita. Mesti ada kaitan. Dia tak ada tu hawi pahala gitu saja, tak ada kaitan. Kecuali doa keampunan, tu boleh. Kita tak kena batal hidung, kita doa kebaikan asal dia Islam tu boleh. Sebab tu ada hadis. Tapi dalam amalan nak hantar pahala ke dia, amalan kita buat.
Lepas tu dia boleh pahala. Kalau mengikut konteks yang betul, kita tak niat, kita tak wi pun akan dapat dia. Kalau mengikut konteks yang betul. Ni kena transfer tu maknanya ada masalah lagi. Nah. Contohnya. Contohnya, misalnya kita mengajar Quran. Bila kita mengajar Quran, mana seorang pelajar kita tu pandai, lepas tu dia duduk baca Quran. Setiap kali dia baca Quran, kita boleh. Pahala tu hawi tu pahala lain, bukan pahala dia baca. Pahala lain tu hawi. Apa yang kita boleh sebab dia pandai baca Quran, ada berkait dengan kita. Kaitan itulah orang panggil sebab. Dalam istilah kita ada panggil sebab. Kita kena wabtaru ilaihil wasilah. Kita kena cari sebab sebanyak mungkin untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Kadang-kadang sebab Tuhan kita sendiri, kadang-kadang sebab tu berkait dengan orang lain. Bapa orang ni pandai baca Quran, sebab kita mengajar. Bapa orang ni pandai Quran, sebab IJK Masjid buat program. Tak mengajar diri, cuma berjaya program itu ada terbabit dengan kita. Kita menjadi sebab. Sebab itulah Allah beri pahala. Kalau tak ada sebab, Tuhan tak beri. Kalau tak ada sebab tu heavy juga, tak ada kelebihan ibu bapa. Tak ada kelebihan. Tak ada kelebihan. Tak logik. Kawan ni mati 30 tahun. Anak dia suruh kita baca Quran pada ayah dia. 30 juzuk. Anak dia tidur dekor kita bang pukul 3 pagi dia baca Quran. Ni popok gong ni. Dia baca Quran. Dah. Keluarga dia tidur. Lepas tu kita pun niat pahala. Anak dia besar masa baca tu, lepas baca niat lawi kayah dia. Kalau boleh sungguh lagu tu lah dak. Dia kena ada dalil besar tu. Tidak menasabah langsung tu. Kecuali orang yang mati tu ada kaitan. Rupanya dia dulu ada yayasan katakanlah. Dan kita ni boleh pandai belajar agama kerana yayasan dia itulah yang membiayai kita. Ada kaitan dengan dia. Hak tu tak payah niat boleh. Tak payah transfer boleh. Sebenarnya. Hak itulah Imam Nawawi kata setiap kebaikan bila orang buat kebaikan ada sebab berkait dengan kita, terbabit kita jadi sebab dia boleh buat tu. Memang kita dapat pahala kerana sebab tu. Dan terhabui pahala lain. Kita kena ingat benda-benda gitu. Sebab itulah kita hidup di muka kena cari sebab sebanyak mungkin untuk kita dapat kebaikan. Tak kira lah walaupun 10 sen ya. Walaupun 10 sen yang kita beri pada program tu setiap bulan 10 sen, kita mampu 10 sen. Dia akan dapat. Sebab itulah ana faham daripada ana duk bacalah Imam, misal contoh Imam Syafi'i kata tak sapa pahala baca Quran, Imam Ahmad kata sapa tu dalam bentuk sani ada kaitan tu. Ada kaitan. Sebab Imam Syafi'i kalau kita baca kitab dia, memang kita mengajar Quran, bila anak murid kita baca Quran boleh pahala kita. Imam Syafi'i faham tu. Kalau dia kata tak sapa tu hak lain. Kalau hak ni memang sapa. Tak payah niat pun. Sebab ayah kita baca Quran, dia duduk gendong kita pergi sekolah 18 tahun sebelum masuk universiti, dia duduk gendong. Dah kecil lagi. Besar pahala dia tu. Kalau anak tu jadi ulama besar agak, ulama tu anak dia melahirkan beribu pula ulama. Cuba tengok pahala ibu bapa dia sebesar mana. Bapa tu kaitan tu. Bahkan setengah ulama kata kalau seorang tu melahirkan seorang anak dengan cara yang betul, tiba-tiba anak dia tu diculik ke, mana langsung dia tak sempat nak bela, nak pelihara anak dia, tapi tiba-tiba anak dia jadi, tetap mak dia dapat. Sebab apa? Kaitan anak dia tu dengan mak dia tu adalah kaitan umumah yang sangat kuat, ubuah yang sangat kuat. Itu mengikut ulama. Ya, dia tidak didik anak dia. Apa kaitan tu? Ibu bapa dia tak putus. Sampai akhirat tak putus. Kaitan ibu bapa. Penting ya. Jadi hadirat kena ingatlah perkara itu. Saya sebut tu bukan apa, kalau tidak jadi hadis ni jadi tak hebat nampak hadis ni. Jadi sebab tu dalam agama kita orang lain buat kebaikan, kita boleh pahala mesti dia berkait dengan sebab. Berkait dengan sebab. Jadi sebab tu jangan kita reka-reka lah. Sebab tu jangan kita takwil tak terkali. Jadi bahaya. Tu. Ana malah bincang panjang dah tu ni sebab ada kita tengok internet macam-macam. Dia kata kita pergi kubur dah. Kita macam dia kata sebab tu. Mana sebut nama wali tu yang ada kedudukan tu di sisi Allah itu sebab untuk diterima doa. Tu sebab dia buat sendiri. Tak bagi tu tak logik. Ni kena faham ni. Jadi kalau kita faham hadis ni dalam konteks tadi, dia jadi hadis je nampak tak hebat. 3 perkara Nabi sebut jadi nampak kecil lah. Baik, seterusnya selain daripada hadis itu, boleh juga difahami daripada firman Allah berikut
Misalnya Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, yaitu kalimah ataupun ajaran yang baik adalah bagaikan sebatang pokok yang baik, yang mana pangkalnya, yakni akar tunjangnya tetap teguh masuk ke dalam bumi dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Naknya kita nampak pucuk segar tu dia berkait dengan akar yang sihat di dalam bumi itu. Jadi di sini Allah menyamakan kalimah yang baik. Kalimah yang baik tu maknanya kalimah yang baik tu kalimah tauhid itulah. Setengah ulama kata Quran yang kita baca, kenyataan-kenyataan yang menyebutkan pujian kepada Allah. Tu. Jadi di sini Nabi sebut, ayat ini sebut, ayat Quran ini sebut ada persamaan antara pangkal pokok yang teguh dengan iman yang tersimpan di lubuk hati. Kalau pangkal pokok tu dia tersimpan di mana? Dalam bumi. Kita tak nampak tu. Cuma kita boleh tahu pokok tu sihat tengok pada pucuk dia. Bila kita tengok pucuk dia, daun dia hijau melek buah lebat, makna akar dia tu gagah tu, akar dia tu subur tu. Begitulah juga iman yang tersimpan dalam lubuk hati manusia. Kita boleh lihat dia tu bahagia atau tengok pada perbuatan dia. Kalau perbuatan seorang itu bagus, maknanya iman dia hidup dalam temam kukuh lah tu. Tu persamaan dari sudut itu. Cuma dia sebut sini adanya persamaan antara pangkal yang teguh dengan iman yang tersimpan di lubuk hati dan buah yang berfaedah dengan ilmu yang disampaikan, amal kebajikan yang berterusan manfaatnya dan zuriat yang saleh. Hak dalam hadis tadi sebut tadi. Persamaan orang Islam yang beriman dengan ilmu dengan pokok tama jelas dapat dilihat. Ia berguna tidak ketika hidupnya sahaja tetapi setelah dia meninggal dunia. Ramai mana manusia, misalnya kita kata Imam Bukhari, dia mati lama jamin, tapi kita boleh ambil manfaat, kita kena agama kerana baca kitab dia. Dan itulah target utama Imam Bukhari. Dalam muqaddimah dia kata, aku kumpul hadis yang sahih ni, siapa mati, siapa mati tinggal habis. Dulu dia berniaga, mereka tinggal perniaga, tinggal semua. Nak tupu ni apa? Sebab dia nak masyarakat kemudian selepas dia ni, dia mengambil agama melalui riwayat yang sahih. Seolah-olah supaya dia hidup zaman Nabi juga. Dia nampak ibadat supaya dia tengok Nabi buat. Siapa begitu sekali dia punya, orang panggil, kita kata wawasan Imam Bukhari lah. Dalam konteks penyusunan hadis dia ni bukan semata-mata nak mengajar hadis, tapi dia nak mengajar sebuah agama yang lengkap. Itu dalam mukaddimah dia sebut. Sebab itulah dia mengharap nak Allah terima kitab dia ni. Nak tulis hadis semaya 2 rakaat. Dia raudhah tu. Sudah tu semaya pula. Nak tulis lagi semaya pula. Cuba kira lah. Mana kali hadis dia ni kita kata 7,000, mana 7 kali 7,000 kali 4 rakaat. Maknanya kita payah kita nak buat tu. Kita nak nulis, nak ambil poin yang ulama tulis pun tak maya-maya. Maya sekali tu, lepas tu taruh pai pula. Nak ayatnya kelemahan kita. Tapi bismillah, doa biar Tuhan berkat tu, hak tu boleh katakan ada siapa-siapa pun. Tapi ini istiqamah dia melazimi 2 rakaat untuk setiap hadis yang dia tulis tu. Dia tak suruh orang lain buat, cuma dia minta petunjuk dengan Tuhan. Siapa ulama kata kitab dia ni sangat diterima, orang buat kajian. Baik, jadi kita kena ingat perkara itu. Baik, apa dia kesimpulan daripada hadis ni? Yang pertama sekalinya, keharusan menggunakan teka-teki dan lain-lain cara yang menarik perhatian ketika mengajar. Maknanya metodologi lah kita kata. Bagaimana kaedah dan pendekatan yang efektif kita kata, supaya pelajar ni dapat memahami dengan lebih mantap. Hak tu perlu kena kaji. Kena ambil pengalaman guru-guru. Sebab tu dia ada maktab perguruan. Apa tu? Dia ngaji cara nak mengajar. Kadang-kadang ilmu banyak tapi nak mengajar tu tak erti. Nak waktu ubik mana? Bila-bila waktu ubik jadi tak malih. Orang tak faham. Ada seorang ustaz dia sebut kerana akhir sekali dia berhenti kuliah beberapa tempat lah. Pertama sekali dia kata dia cuba ajar, dia kecek bahasa standard tak jadi. Jadi tubik Kelantan pun kata pekat. Mana kalau kaca patah sodet tu. Pekaknya. Dia sebut kerana tu.
Anak kata ejah lah Syekh, tak boleh pergi dah dia kata. Lepas tu dia sedih bila dia ngajar habis kan, dia ngajar malam. Orang kata tak faham. Tu dia kan. Akhir sekali dia kata dia berhenti. Hak jenis-jenis kritik itu dia berhenti lah, dia ngajar tempat lain kira-kira orang faham. Dia sebut hana gitu. Dia ada sebut hana. Anak kata ke dia bahasa mu dia tinggi selajut. Memang Shakespeare kata bahasa mu ni kata tinggi doh. Ada jenis gitu no awan. Tu. Dululah tapi lah ni nampak ngajar banyak tempat juga. Dia kata kita ngajar ke habis kan kita faham kita ngajar tu. Tiba-tiba anak murid maklum balas pada anak murid dia kata tak faham lah banyak tak faham ustaz sebut. Tak ada apa dia kata klik nengung dia perlu hujat. Rupanya dia kata bagi dia lah kaedah penyampaian itu lebih susah daripada dia memahami kitab. Dia proses baca kitab tu tidak faham tapi bila nak ayat tu perlu hujat tu. Ni kadang-kadang kelemahan manusia lah. Tu. Tu anak kata ke dia mu nak pergi ngajar orang cerdik dah kata. Orang cerdik dah. Ngajar kapal lepas dia. Kita pernah bawa dia pergi ke kawasan kapal lah. Kita perlu. Apa tu kita kata patut pun. Pelik dia kecek tu dah. Kalau dia royak tu kita faham. Jadi lepas tu orang tak sih. Dia sendiri pun rasa kita ada setengah. Jadi hak ni salah satu kelebihan Nabi. Sebab itulah di sini dibuat kesimpulannya kita boleh guna kaedah mana pun. Sahabat guna orang panggil apa? Guna alat pandai dengar kita kata guna slide boleh guna. Dan kita perlu guna perkara tu kalau dia boleh memantapkan lagi kefahaman pendengar tu. Dan itu termasuk dalam sunnah tu. Termasuk dalam amalan sunnah. Yang kedua, terhadnya ilmu manusia terhadap alam persekitaran itu dan apa-apa yang berkait dengan kehidupan seharian dia. Padahal Nabi tanya ringkah tu pokok ke dia. Padahal pokok umur tepi dia. Tak keletah nak jawab tu. Itu kelemahan manusia. Dan kebudak. Ibn Umar kecil lagi. Cuma nak jawab tak gamak sebab orang tua senyap dia tu. Baik, yang ketiga. Beradab dengan orang yang lebih tua dengan tidak mencelah dan mengganggu perbualan yang sedang berlaku di antara mereka. Jadi kalau orang tua duduk kecek ni, mana cuba ejahlah jangan kita duduk celah. Kadang-kadang kita sebut sesuatu yang tidak kena dengan perbincangan. Sebab kadang-kadang tamu-tamu orang-orang cerdik dia bincang dia benda yang mana wacana perbincangan disuruh jauh pergi ke depan. Kita nak tak sampai tahap tu lagi. Bila kita jawab tu terkejutlah kan. Tak sampai level dia kata. Sebab tu duduk dia sudah. Itulah sebenarnya tanggapan Ibn Umar. Sebab tu dia senyap itu. Tiba-tiba jawapan hak adalah hati dia, hak dia nak sebut tu betul. Lepas tu dia sebut ayah dia sebenarnya kita tahu dah dia tu. Cuma nak ayat ni orang tua ayah pun senyap. Tu ayah dia kata kalau mu ayat aku sokong benar dia kata. Lebih daripada diberi gini dia kata. Baik. Yang keempat, keharusan menyatakan kesukaan hobi dan kegembiraan apabila mendapat sesuatu istimewa. Kita suka lah. Dan kita boleh nyata misalnya dalam dia panggil dalam ada beberapa buku hobi ni kita hobi kita yang boleh menyebabkan otak kita jadi fresh, kita jadi segar. Tak apa tu. Asal jangan sampai perekat membazir masa. Tak apa. Begitulah juga kita menyatakan kesukaan dan kegembiraan apabila kita dapat sesuatu nikmat yang istimewa. Anak berjaya dengan cemerlang, kita boleh buat kenduri kesyukuran ke. Sekadar itu saja. Termasuk dakwah amma bi nikmati rabbika fahaddits. Sekadar itu. Cuma jangan sampai ke tahap menunjuk-nunjuk. Ujub, riya, tu tak boleh. Kena kawal. Bagi setengah orang itu dia tak sebut. Dia kata buat majlis kusyur. Kata majlis kusyuran ke dia? Terima kasih kerana sehat. Gitu ya dia. Dia tak suruh ayat apa-apa. Apa? Takut jadi dipandai tak molek. Ada juga gitu. Nak selamat hati dia. Sebab syaitan dia tunggu semua ni. syaitan dia tunggu semua. Nanti ruai. Ada ruai terus dia masuk lah. Jadi kena cerdik lah. Yang kelima, tingginya nilai ilmu di sisi para sahabat sehingga kelebihannya tidak dapat dibandingkan dengan dunia. Yang keenam, perawi-perawi yang dipilih oleh Imam Bukhari adalah antara individu-individu teristimewa yang mempunyai sejarah hidup yang baik dari awal hingga akhirnya. Dan inilah yang menjadi punca kepada tingginya nilaian ataupun nilai Sahih Bukhari yang disusun oleh Imam Bukhari. Jadi kita tahu mana tu, tengok pada biodata perawi yang Imam Bukhari buat lah siapa dia. Kalau kita tengok kepada muka surat apa ni,
Sebab dalam nota terbaru hak ni memang dia sebut biodata perawi tu. Tok Guru Imam Bukhari dan seterusnya dia sebut. Kalau hak tak sebut lagi lah. Jadi kita boleh nampak bahawa daripada biodata itu bahawa perawi-perawi yang dijadikan, yang diambil oleh Imam Bukhari sebagai perawi kepada sahih dia ni orang yang mempunyai nilai akhlak yang sangat tinggi. Baik, seterusnya. Yang ketujuh, sistem sanad akan menjaga masyarakat dengan mendidik mereka supaya menjaga budi pekerti dan peribadi sehingga terbentuk keboleh percayaan terhadap sesama Islam. Mana orang yang terdidik belajar hadis kemudian terdidik dengan ilmu sanad orang itu akan terdidik dengan cara akhlak yang tinggi. Sebagai contohlah kita kata ni kita kira juh ni, seorang perawi itu misalnya kita kata Urwah lah, kita kata Urwah ataupun Hisham bin Urwah bin Az-Zubair. Hisham tu dia masa umur 70 lebih kan, dia ingat dia bermasalah. Nah, Hisham tu. Jadi ulama kenal pasti, kenal macam mana? Sebab dia mengajar, Hisham dia mengajar. Bila dia mengajar tu acak kali fakta dia tu hok asas-asas berkait dengan dia pun dia lupa. Dan selepas tu ulama berhati, banyak. Bermula daripada saat tu hadis dia orang tak terima dah. Kecuali ada sandaran, sokongan riwayat lain. Misalnya disebut, dia kata isteri dia lebih tua pada isteri dia berapa tahun? 14 tahun tak silap, 15 tahun. Padahal semua orang tahu isteri dia tua pada dia. Dia tak ingat. Contoh, tak ada sebut contoh. Padahal dia bagus. Jadi ini dia panggil kelemahan diri. Bukan kejahatan. Bukan su'ul adab, bukan. Dia baik. Ni dia panggil su'ul hifz, buruk. Ingat tadi sudah itu. Dia tidak dikira buruk akhlak, tetapi dalam konteks nak menyampaikan ilmu agama, dalam bab bercerita, kalau kita faham tu, mana kalau orang tu sudah lupa ingatan ataupun banyak sangat tersalah, bila dia sebut fakta kita kena berhati-hati. Itu akhlak yang boleh kita petik. Orang tu tetap baik sebab lupa, jadi lupa ingatan ni bukan kesalahan. Itu kelemahan diri yang Allah buat. Tak ada siapa nak tu. Setengah orang tu kena penyakit lupa, tak ingat kamu satu bini pun tak kenal. Tak kenal. Tak kenal apa-apa. Hilang terus. Itu contoh kita kata penyakit. Sehingga jadi penyakit. Bukan kata kelemahan biasa, tidak. Hak tu kita kata akhlak tu ada akhlak dari sudut menilai maklumat. Kena kenal orang ni setara mana kita nak terima maklumat dia. Kalau sudah terbukti 23 kisah dia ni kecek pelawak dalam agama misalnya tu, sebut perkara hak pelik-pelik, untuk kisah yang ke-24 kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Apa banyak doa kecek pelawak. Misalnya kalau dia sebuah hadis kat nengu orang, tak betul, acak kali benar, dan ditegur beberapa kali, tak berubah juga, tak berhati-hati juga, ini bermasalah. Tak boleh ambil dah tu. Mana kalau dia sebut apa-apa, kena semok dengan pakar yang lain, tak boleh pakar. Yang ke-10, yang ke-9 yang ke-8 tu, keharusan membuat perumpamaan dan perbandingan untuk sesuatu supaya mudah difahami dan tergambar dengan jelas dalam pemikiran. Ni satu keistimewaan lah kepada seorang guru. Dia banyak contoh, dia boleh buat perbandingan, menyebabkan perkara susah jadi mudah. Ini kelebihan seorang guru. Dan perkara ni ada pada kehebatan Nabi tu. Dan sebenarnya ni juga diguna pakai dalam Quran. Sehingga ulama tulis khusus tafsir ayat-ayat misl ataupun ayat masal, ayat perbandingan. Perbandingan orang kafir gini-gini, perbandingan orang munafik gini, ayat perbandingan. Bicara tu saja. Ada kitab khusus walaupun tak tebal, kitab tu ada diterjemah dalam bahasa Melayu. Kena tahu lah. Yang ke-9, larangan mengemukakan persoalan atau teka-teki dengan maksud memerangkap orang yang ditanya, mendedahkan kelemahan atau memalukannya. Maknanya soalan tu penanya tu tak ikhlas masa tanya. Tu dia boleh dosa. Tanya tu dengan maksud yang tidak baik, ni boleh dosa, tak boleh pahala. Baik, yang ke-10, dalam perbandingan, sesuatu yang dibandingkan tidak semestinya menyamai sesuatu yang dibandingkan itu dari semua sudut 100% sama, tak mesti. Sebab itulah
sudut perbandingan itu, sudut persamaan antara dua yang dibandingkan, kadang-kadang satu saja sudut persamaan sudah boleh dah untuk buat perbandingan. Tapi ni banyak ni. Dalam hadis ni banyak. Yang ke-11, kadang-kadang orang-orang tua yang alim dan berpengalaman tidak terlintah sesuatu yang terlintah di hati seorang budak yang tidak berpengalaman tetapi berbakat. Sebab ilmu ni kadang-kadang Allah beri kepada, kita kata, orang yang lebih muda. Lebih muda. Supaya Syah Waliullah kan, Tok Guru dia kata, tak ingat Syah Tahir ke tak silap ni, tak silap ana gitulah. Syah Waliullah ambil hadis pada dia, mana sanad tu. Tapi dia kata, aku bila aku nak faham hadis secara mendalam, aku kena tanya anak murid aku. Pada hadis tu aku je riwayat ke dia. Nak ayatnya kelebihan anak murid. Tak, bagi lagu tu tak boleh kira. Kadang-kadang menampak muda pun ilmu tu lain, dia tak kira. Boleh berlaku sebab ni lah. Sebab Ibn Umar ni kita kena ingat, Ibn Umar ni antara sahabat Nabi, sahabat kecil sirarus sahabah yang pintar. Yang pintar. Ibnu Abbas misalnya, tu jenis Anas, tu antara ciri-ciri tu. Baik. Yang ke-12, hadis ini menunjukkan kelebihan pokok tamar kerana Nabi SAW mengumpamakan iman dengannya dari sudut ketetapan iman di dalam hati seseorang muslim, sebagaimana tetapnya teguhnya pokok tamar dengan akar dan umbinya pada tempat tumbuhnya. Jadi amalan orang beriman yang menjulang tinggi ke langit pula diumpamakan dengan pokok, dengan batang pokoknya yang menjulang tinggi dengan buah-buah dan pelepahnya. Sebagaimana orang beriman yang sentiasa mendapat hasil dan pahala daripada keberkatan imannya sepanjang masa. Begitulah juga dengan pokok tamar yang sentiasa menghasilkan buah sepanjang masa. Selain itu segala bahagiannya pula berguna pada manusia. Makna semua sudut, semua komponen pokok itu memang ada kegunaan kepada manusia dari segi manfaat dia. Gitu. Baik, seterusnya bab yang kelima. Bab tarhil imam al-mas'alah ala ashabih liyakhtabira ma indahum minal ilm. Bab imam yakni pemimpin, imam mengemukakan soalan kepada sahabat-sahabatnya untuk menguji ilmu yang ada pada mereka. Iman di sini bukan makna imam semaya saja, pemimpin semua peringkat lah. Kadang-kadang dia tanya soalan, anak murid tak tanya, tok guru tanya soalan, dia nak uji. Ni yang berlaku. Dan hadis yang dikemukakan hadis sama saja, cuma sanad berbeza. Sanad berbeza lah. Ini kita bincang minggu depan, sanad berbeza. Dia 10 tepat hadis. Imam Bukhari sebut dalam kitab Bukhari 10 tepat hadis. 10 tepat. Dengan maksud yang berbeza dan sanad berbeza. Sanad berbeza. Sebab ni kan sanad dia daripada ni hadis 62 ni kita akan bincang minggu depan ni. Tok guru dia Khalid bin Makhlad. Ni Qutaibah. Ingat baru ni Qutaibah bin Sa'id. Tu kita bincang minggu hadapan lah. Jadi kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.